Sejuk lah. Macamlah hotel lah. InsyaAllah. Baik, kita mulakan pengajian malam ni dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil al-mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi. Betul ke tuan? Aju ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamu anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan kefahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan Fadil Tuan-Tuan Imam, tak lupa juga yang saya muliakan Al-Fadil Tuan-Tuan Bilal, sebenarnya Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, seluruhnya sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, pengajian kita beriman pada para malaikat. Betul tak?
Ialah dalam bab tu lah. Kan beriman syaitan pula. Beriman pada para malaikat. Lepas tu dalam subtopik tu ada tajuk syaitan. Kan beriman dengan syaitan pula. Nauzubillah. Baik. Kita lihat di muka surah 258 tentang kejadian syaitan. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan beri manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Apa kata musannif? Syaitan diciptakan daripada api. Halaqtahu min nar, kan? Halaqtahu min nar wa halaqtu min nar wa halaqtahu min tin. Kata iblis, aku dijadikan daripada api, dan Adam itu dicipta daripada tanah. Baik. Syaitan diciptakan daripada api. Syaitan ataupun iblis diciptakan daripada api, dan semuanya derhaka kepada Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala merintahkan kepada para malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam AS, maka semuanya sujud kecuali iblis. Ada orang mengatakan iblis ni termasuk kumpulan malaikat juga. Wallahu alam lah. Sebab situ diperintah untuk sujud semua. Baik. Tapi apa kita pendapat yang kuat menyatakan dia dijadikan daripada api. Malaikat cipta daripada nur, daripada cahaya. Dan iblis ni riwayatkan memang dia makhluk yang pada asalnya makhluk yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara orang yang kuat dan patuh dan taat dan juga kuat ibadah kepada Allah Taala. Tapi apabila diciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka lalu dia engkar dan tidak patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut dalam satu hadis, Allah Ta'ala menciptakan jin sebelum menciptakan Adam, atau dari hawa atau udara yang sangat panas dan mematikan. Disebut dalam ni, dia kata, satu hadis kata, lamma sawarallahu Adam fil jannah tarakahu ma syaa Allah ayyutrakahu faja'ala iblis yatifu bihi wa yanzuru ma huwa falamma rahu ajwaf arrafa annahu khulika khalqan la yatamallak. Ketika Allah Ta'ala membentuk Adam dalam syurga, dia pun membiarkannya sesuai dengan yang dikenakinya. Lalu iblis pun mundamadi di sekeliling Adam sambil melihat dan juga mencermati dia. Lalu iblis pun mandi kelilinglah melihat Nabi Adam AS. Ketika iblis melihat Adam ternyata berongga, kerana anak Adam ni dia ada rongga, kan. Ia pun tahu bahawa Adam diciptakan daripada makhluk yang tidak mampu mengawal diri dan tidak mampu menahan diri pada syahwat, dan juga tidak mampu menolak bisikan-bisikan syaitan. Itulah disebut dalam kitab Tafsir Al-Munir, kan. Kemudian hadis menyatakan pula, khuliqat malaika minan nur wa khuliqat jan min marjin min nar wa khuliqat Adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan daripada cahaya, jin diciptakan daripada nyalaan api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah pun dijelaskan sekalian. Dan iblis itu diciptakan daripada api. Itulah kejadian-kejadian makhluk. InsyaAllah. Jadi semuanya syaitan kita beli ni, semuanya memang degilah. Semuanya derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Wajjan khalaqnahu min qablu min naris samum.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharun min sulsalin min hamim masnun. Fa idza sawaitahu wa nafakhta fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain illa iblis aba ayyakuna minas sajidin. Qala ya iblis ma laka alla takuna minas sajidin. Qala lam akum la asjuda li basharin khalaqtahu min sulsalin min hamahin masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumin ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil maqlum. Itu surah Al-Hijr. Dan ingatlah ketika dan sungguh telah diciptakan manusia itu daripada tanah liat kering. Tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Wala haqqad khalaqal insana min sulsalin min hamim masnun. Kemudian wajanu khalaqnahu min qabli min naris samum. Kemudian kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Min naris samum. Gitu. Wa iz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah Taala berkata pada malaikat, inni khaliqun basyarum min sulsalin min hamim masnun. Sungguhnya aku akan menciptakan manusia daripada tanah liat kering, daripada lumpur hitam yang diberi bentuk aja tu. Summa sawaituhu wa nafakhna min ruhi faqalahu sajidin. Kemudian aku menyempurnakan kejadian dia dan aku meniupkan ruh ciptaanku dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dan sujudlah kamu. Maksud sujud inilah bukan sujud seperti sujud dan sembahyang. Kata ulama tafsir, sujud inilah sujud penghormatan saja, tunduk penghormatan kepada Nabi Adam AS. Kemudian fasajadal malaikatu kulluhum ajmain, maka lalu sujudlah para malaikat semuanya malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna minas sajidin, ia enggan dan dia termasuk daripada kumpulan, tak nak masuk kumpulan orang yang sujud pada Allah, sujud pada Nabi Adam AS. Qala ya iblis ma laka alla takuna minas sajidin. Lalu dia kata kepada iblis, kenapa kau tak termasuk daripada orang yang sujud? Qala lam akun la asjuda li basharin khalaqnahu min sulsalin min hamin masnun. Dia berkata, aku tidak akan sujud kepada manusia yang diciptakan daripada campuran tanah hitam, daripada tanah hitam yang dibentuk percampuran tanah. Aku tak akan sujud pada dia lah, kata. Kemudian qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka dikatakan bagi dia, keluarlah kamu wahai iblis daripada syurga, maka kau termasuk daripada kumpulan orang yang direjam, rajim. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan sungguhnya tangkau tu laknat sehinggalah pada hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka berkatalah iblis tapi syaitan, ya Allah Tuhanku, berilah tangguh kepadaku, beri tangguh sehinggalah pada hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzirin. Maka Allah Taala kata, engkau termasuk daripada kumpulan orang-orang yang diberi tangguh. Ila yaumin ma'lum, kepada hari yang ditentukan. Pada hari yang ditentukan. Maka iblis kata lagi, qala rabbi bima aghwaytani la uzyannaka lahum fil ardi la ughwiyannahum ajmain. Apa kata iblis? Oleh kerana kau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Dia kata illa termasuk ikhlas. Jadi asalnya semuanya tu
Semua makhluk ni memang dia nak tipu. Iblis ni memang semua, kalau boleh semua anak Adam ni semua dia nak tipu. Tetapi ada yang kumpulan dia tak mampu nak tipu. Illa ibadaka minhumul mukhlisin, dia kata. Kecuali hamba-hamba kau yang termasuk dalam kumpulan orang-orang yang ikhlas. Qala haza siratul mustaqim, maka berkata ia, ini adalah jalan, kan, ini adalah jalan yang lurus. Inilah jalan lurus. Jadi makna iblis sendiri mengakuilah ada kelompok yang dia tak mampu nak goda lah, nak goda, kan. Itu itu dalam surah Hijr kan, ayat 24 26 sampai dalam ayat 44. Itu berkenaan dengan kisah dialog Allah Ta'ala lah dengan iblis. Dan ada lagi banyak lagi surah-surah berkenaan dengan dialog Allah Ta'ala dengan iblis ini. Baik, kita lihat kepada tadi, jadi syaitan atau iblis cipta pada api. Sebenarnya derhaka kepada Allah Ta'ala. Ada lelaki dan ada perempuan, kan. Ada syaitan lelaki, syaitan perempuan, kan. Itu ada lelaki dan perempuan. Jumlahnya boleh bertambah. Kemudian tidak akan mati sebelum datang kiamat. Dia tak akan mati. Panjang umur tu. Tahu berapa ribu tahun lah umur dia, kan. Dia tu. Kita 60-80 dah mati dah. Expired dah. Tamat, kan. Tamat wayang. Ada yang lebih lah, dapat extra lepas 100 tahun baru juga. Kemudian sentiasa menghasut manusia agar berbuat derhaka kepada Allah. Dia sentiasa menghasut. Dia tak ada, kalau kita buat baik dengan dia pun, dia akan buat jahat dengan kita. Kalau kita buat jahat dengan dia pun, dia pun buat jahat dengan kita. Memang tak dan lah. Memang tak boleh lah kita berbaik dengan dia. Memang dia musuh ketat. Musuh ketat. Kecuali orang-orang yang taat pada Allah, dia memang dia tak berani nak lawan lah. Macam tu. Baik, kemudian berjanji akan menyesatkan anak Adam. Kemudian bertubuh halus. Yang ke-8 merupakan makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang sentiasa dilaknat oleh Allah Taala sampailah pada hari kiamat besok. Itu dah memang janji dia lah. Janji dia. Dan iblis berjaya mengeluarkan Adam dengan Siti Hawa daripada syurga, kan. Kan asalnya Adam dan Siti Hawa ni, tok nenek kita semua berada dalam syurga. Tapi iblis berjaya menggoda. Dan akhirnya kedua-duanya terkeluar daripada syurga. Allah Ta'ala telah berkata pada Adam dan Hawa, janganlah kamu makan akan buah khuldi. Mana khuldi ni, apa mana perkataan khuldi, mana kekal, kan. Khulud, kekal lah. Gitu. Kerana itu buah yang dilarang, ditegah makan oleh Allah Ta'ala. Tapi iblis berjaya masuk dalam syurga dan mempengaruhi Siti Hawa dan juga Adam dengan berkata padanya, pada Nabi Adam dan Hawa, Allah Ta'ala tak bagi kau makan akan buah khuldi ini kerana takut nanti engkau akan kekal dalam syurga. Kekal dalam syurga. Gitu. Jadi kalau kau tak nak kekal, kena makan lah. Kau nak makan, nak kekal dalam syurga, kena makan. Kerana perkataan khuld tu kan kekal. Buah khuldi kan kekal. Jadi kalau kau nak kekal dalam syurga, kena makan. Gitu. Dan boleh kata, aku adalah penasihat terbaik. Dia kata. Ni kaki penasihat ni. Ni yang tadi pakai 25% ni. 20%, 25%, sign, jangan tak sign, kan. Gitu. Sign dengan them. Nabi kata ini perjanjian bulat sebelah. Mana kalau ayah marah tak kena jual. Kalau nak anda marah kena jual. Dia kata. Nabi kata ini perjanjian bulat sebelah. Anda ada buat bawa surat sendiri. Yang menyatakan bahawa kalau anda marah, anda akan dijual. Kalau ayah anda marah, ayah anda akan dijual juga. Dia kata, bagi ayah tengok. Okay.
Bagi yang ada 5 minit bincang pupa 25% kata. Sign, jangan tak sign. Lalang dua-dua kena jual tuan. Dua-dua kena jual. Nampak? Kita pakai kan penasihat. Iblis itu dah penasihat. Bila dia kata aku adalah penasihat yang terbaik pada engkau wahai Adam dan Hawa. Makan. Jangan tak makan. Bila makan je habis. Kan pakaian pun terbuka habis semua, telanjang bulat. Lalu dicampakkan, diturunkan daripada syurga. Daripada itulah bermulanya kehidupan anak Adam kan sampailah sekarang. Baik, kemudian jin. Jin diciptakan daripada api. Pun juga daripada api lah. Kan? Ada yang taat Islam dan ada yang derhaka. Jadi yang taat, ada yang derhaka pada Allah. Berlainan dengan syaitan tadi atau iblis, memang dia tak ada taat lah. Kalau jin ni ada kelompok-kelompok. Ada lelaki dan perempuan serta jumlahnya boleh bertambah melalui perkahwinan. Nampak? Dia ada kahwin kan? Islam kan kahwin kan? Memerlukan makan dan minum. Dia pun perlu makan dan minum juga. Ada masa jin pun menumpang pada tubuh manusia, tubuh anak Adam lah. Dia menumpang. Sebagiannya mati sebagian manusia. Cuma jin punya umur yang panjang. Jin juga adalah nisbah makhluk yang bertubuh halus yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Itu kumpulan jin lah. Dan kita tak bolehlah minta bantuan dan pertolongan pada jin. Sebab ada yang menjadikan jin ni khadam kan. Dia ambil jenis sebagai khadam dia, membantu je dalam urusan harian. Orang dulu kan dia menggunakan jin juga, menggunakan urusan harian. Itu dikatakan saka tu. Saka kan, saka ni maknanya perjanjian. Perjanjian orang tua-tua dululah dengan jin. Pada asalnya perjanjian itu untuk memudahkan kerja mereka, urusan harian mereka. Contohnya nak bercucuk tanam, nak menjaga tanaman, jangan dirosakkan oleh binatang. Lepas tu untuk menebang pokok, mengeluarkan balak dan sebagainya. Itulah asal tujuannya. Tujuan jin tadi digunakanlah oleh manusia dahulu. Tetapi dia ada perjanjian lah. Atuk nenek dulu ada perjanjian dengan jin tu. Macam tu. Dia lah contohnya nak darah ke dan sebagainya, nak setitik darah ke, dia perjanjian dia. Saka. Tapi bila dah, masalahnya bila yang orang tua tu dah meninggal, jadi jin tu dah tak ada tempat dia nak duduk. Dia akan pergi pada anak cucu dia, cucu orang yang tak ada perjanjian tadi. Kalau anak cucu dia jenis orang yang taat kepada Allah Ta'ala, dia boleh mengusirlah jin tu dengan kekuatan rohiyah dia, bacaan Quran dan sebagainya. Bolehlah dengan bantuan perawat-perawat Islam dan sebagainya. Tapi kalau seandainya anak-anak cucu dia pun sama juga PL dia, akhlak pun teruk, memang senanglah jin tu mempengaruhi dia. Sampai bila-bila lah perjanjian tu akan berlaku lah, tak akan habis je tu. Dia tak ada siapa yang nak membuang dia, sebab dua-dua pun PL dia sama juga. Faedah dia. Ya? Faedah daripada orang tu apa? Tak ada faedah. Khidmat kebun. Yang dululah. Yang dulu tu lah berkhidmatlah kepada yang tu tuan dia tu. Tuan jin tadi lah, dia ambil bila kan. Macam tu. Itu faedah dia. Mana memudahkan kerja dia lah. Kalau balak tu, kalau satu balak tu 10 orang, 20 orang pun tak larat angkat. Tapi dengan khidmat jin tu, seorang pun dia boleh angkat lah. Seorang dia boleh angkat lah balak tu. Dengan menggunakan khidmat jin tadi. Jadi asal tujuannya kegunaan jin tu untuk memudahkan urusan kerja mereka harian. Tak ada pun nak merosakkan orang, tak ada. Tak ada nak gunakan orang pun tak ada. Asal kegunaan jin tu, perjanjian tu
Tapi lama kelamaan jadi benda tu dah jadi menyeleweng lah. Mana keturunan-keturunan kemudian tadi menyalahgunakan jin itu untuk benda yang tak elok pula. Macam tu. Okey. Kalau jadi anak cucu yang taat ni, dia akan usahalah buang jin tu daripada diri dia. Yang jenis tak taat ni, dia ambil lah jin tu tadi, sebab iman untuk dia pula. Gunakan untuk benda yang tak elok. Baik. Jadi sebagiannya mati sebagaimana manusia, cuma jin mempunyai umur yang panjang. Tak berapa ratus tahun umur dia kan. Berapa ribu tahun dan sebagainya. Kita tak tahu. Sebaik kita tak nampak lah. Kalau nampak tak tahu macam mana kan. Jin juga adalah nisbah makhluk yang bertubuh halus, yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, kecuali kalau dia menzahirkan diri dia. Sama juga para malaikat. Kalau malaikat tu menzahirkan diri dia, nampaklah gitu. Baik. Kemudian manusia diciptakan daripada tanah menurut kejadian pada Nabi Adam AS. Berkenaan kisah Nabi Adam ini panjang kisah ni kalau sebut dalam kitab ni. Daqaiq wa khabar pada menyatakan syurga dan juga neraka. Macam tu. Dia adalah cerita-cerita tanah daripada mana kan. Kalau sebut dalam berkata Wahab bin Munabbih, di sini dia kata di muka surah 4, dia kata apa, Allah Ta'ala telah menjadikan Adam daripada bumi yang 7, maka kepalanya daripada bumi yang pertama. Allah Ta'ala jadikan Adam itu daripada bumi yang 7, bumi yang 7, kepala pada bumi yang pertama, leher pada bumi yang kedua, dan dada pada bumi yang ketiga, dan 2 tangan pada bumi yang keempat, dan belakang dan perutnya pada bumi yang kelima, dan pinggang dan pahanya pada bumi yang keenam, dan 2 betisnya daripada bumi yang ketujuh. 2 betisnya pada bumi yang ketujuh. Mana asal keturunan kita ni, asal keciptaan kita ni asalnya pada tanah lah. Macam tu. Dan kita akan kembali pada tanah semula. Baik, kemudian dalam satu riwayat lain berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, telah menjadi Allah Ta'ala akan Adam AS, maka kepalanya daripada tanah Baitul Muqaddis. Kepala pada tanah Baitul Muqaddis, muka daripada tanah syurga, 2 telinga daripada tanah Tursina, kening daripada tanah Iraq, gigi daripada tanah Al-Kausar, dan tangan yang kanan serta anak jarinya daripada tanah Kaabah. Masya Allah. Tangannya yang kanan serta anak jari daripada tanah Kaabah, dan tangan kiri daripada tanah Parsi, dan 2 kaki serta betisnya daripada tanah Hindi, dan tulangnya daripada tanah Jabal Kubis, dan auratnya daripada tanah Babylon, dan belakang daripada tanah Iraq, perut daripada tanah Khurasan, dan hati daripada tanah Firdaus, dan leher dan lidah daripada tanah Taif, 2 mata daripada tanah Haudun, tanah Haud, mana telaga kan, telaga Haud, Kausar lah, Haudun, kuat telaga. Dan tak terkala adalah kepalanya daripada Baitul Muqaddis, jadilah dia tempat akal dan cerdik dan bertutur. Jadi disebabkan kepalanya dijadikan kepala daripada tanah Baitul Muqaddis, maka daripada tanah Baitul Muqaddis ni, maka jadilah kepala ini sebagai tempat akal dan tempat kecerdikan dan juga untuk pertuturan. Dan tak terkala adalah 2 telinga daripada tanah Tursina, jadilah dia tempat mendengar akan nasihat. Jadilah tempat mendengar nasihat. Mana telinga digunakanlah untuk mendengar nasihat. Dan tak terkala adalah keningnya itu daripada tanah Iraq, jadilah ia tempat sujud bagi Allah Ta'ala. Kening kan tempat sujud kan. Jadilah dia tempat sujud bagi Allah Ta'ala. Dan tak terkala adalah mukanya daripada tanah Jannah, tanah syurga,
jadilah ia tempat elok dan perhiasan. Muka kan, muka tempat elok, tempat kecantikan. Kan, kehansaman, kelawar kan. Baik, seterusnya dan tak kala adalah giginya pada tanah Kausar, jadilah dia tempat manis. Tempat manis muka. Sebab kalau ada gigi manis tak? Kalau tak ada gigi kan bila gigi cantik susun cantik lawa kan, manis kan. Kalau tak ada gigi apa kan, macam Popeye dalam The Sailor-Man. Popeye the Sailor-Man, pernah ingat dengar cerita kartun Popeye the Sailor-Man kan? Itu mana ada gigi Popeye, tapi tak ada gigi dia, tapi dia boleh jadi kuat makan apa tu, Spanish kan, bayam tu kan. Habis dia berlutut, habis dia lutut lah kan. Kotuk pula kan. Macam sardin dia kerja. Gitu. Popeye lah. Popeye tak ada gigi macam tu. Dan tak kala adalah giginya itu pada Kausar, jadilah dia tempat manis. Dan tak kala adalah tangan kanan daripada Kaabah, jadilah dia tempat berkat dan penolong pada kehidupan dan juga murah. Murah. Dan tak kala adalah tangan kirinya daripada Parsi, jadilah dia tempat taharah dan istinja. Taharah dan istinja kan, tangan kiri kan kita gunakan untuk istinja. Dan tak terkala adalah perutnya daripada tanah Khusan, jadilah dia tempat lapar. Jadilah dia tempat lapar perut. Dan tak terkala auratnya daripada tanah Babil, jadilah dia tempat syahwat dan dengki dan tipu daya. Dengki, tipu daya. Dan tak terkala adalah tulangnya daripada Jabal, jadilah ia keras hati. Dan tak kadalah hatinya daripada Firdaus, jadilah dia tempat iman. Dan tak terkala lidah daripada tanah Taif, jadilah dia tempat syahadah dan tadarruk dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pada Allah Taala. Gitu. Dan telah menjadikan padanya 9 bab pada kepalanya, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, mulut dan badan, kubur dan dubur. Dah panjanglah pembahasannya. Kitab Dakai wal Khabar. Dia ada kitab Arab dia, ni terjemahan dia. Dia cerita tentang syurga, tentang neraka. Hanya terjemahkan oleh dalam bahasa Melayu Jawi yang alim Al-Fadhil Ustaz Kamal Syekh Ahmad bin Muhammad Yunus Langka. Orang Langka. Napa Allah Ta'ala bi ulumihi, telah menapa Allah Ta'alakan ilmunya. Okey, kita kembali pada tadi. Jadi ada golongan yang taat dan ada neraka. Ada laki dan perempuan, boleh bertambah melalui perkahwinan, memerlukan makanan dan minum, rehat, tempat tinggal dan sebagainya, mati sebelum datangnya kiamat. Kemudian bertubuh kasar, artinya dapat dirasa akan zat tubuh badan manusia lah. Kemudian malaikat cerita pada nur, semuanya taat dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Tak ada laki dan tak ada perempuan, tidak punya nafsu dan tidak bertambah jumlahnya melalui perkahwinan. Dia tak ada perkahwinan malaikat, itu ada tak ada nafsu. Tapi bilangannya banyak-banyak lah, berkali-kali ganda lah daripada jumlah manusia, daripada anak Adam. Kemudian tidak memerlukan makan, minum, tidur dan sebagainya, tidak akan mati hingga hari kiamat. Kemudian bertubuh halus, artinya tak nampak pada pandangan zahir manusia. Kemudian pekerjaan, tugas malaikat ni berbeza-beza. Ada yang bertugas menjaga langit, Hamlatul Arsi kan. Hamlatul Arsi mana penjaga arash. Kemudian penjaga haiwan hamba dan sebagainya. Di belakang dah sebutkan ada pembagian malaikat itu. Malaikat pemikul arash, malaikat hafun ni pengeliling arash. Muka surat 257 hari tu. Malaikat rohaniyun, berlagi karobiyun, safara, hafazah, malaikat katabah,
Malaikat yang mendoakan waktu pagi kan. Pagi dan petang ada malaikat. Ada malaikat membawa amal manusia, bawa naik langit ke belah pagi dan juga belah petang, silih berganti. Bawa amal manusia untuk ditunjukkan kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tanya, bukan Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tahu. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Malaikat Allah Ta'ala tanya pada malaikat tadi, apa yang sedang dilakukan oleh hamba-Ku? Maka malaikat tadi kata, mereka tengah sembahyang. Itu kalau tengah sembahyang lah. Waktu pagi dan juga waktu subuh dan juga waktu asar. Itu. Jadi kalau orang tengah tidur, tidurlah. Kalau orang tengah bermain, mainlah kan. Tengah berkaraoke, dia tengah berkaraoke kan. Allah Ta'ala tengah berdandut kan. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Baik, daripada sekian banyak jumlah malaikat itu, wajib kita tahu ialah pertama Jibril. Jibril ketua kepada seluruh malaikat. Penciptaan Jibril macam mana? Jibril, Allah Ta'ala menjadikan Jibril. Adapun Jibril maka menjadikan dia Allah Ta'ala kemudian pada Mikail alaihissalam dengan 500 tahun. Dia pertama dicipta ialah malaikat Israfil dulu. Israfil, lepas tu Jibril, lepas tu Mikail dan juga Azazil. Dia yang pertama Israfil, lepas tu Jibril, lepas tu Mikail dan juga Israel. Adapun Jibril, dia kata Allah Ta'ala jadikan dia kemudian pada Mikail dengan 500 tahun jarak. Baginya 1,600 sayap, dan daripada kepalanya hingga dua kakinya bulu daripada za'faran. Matahari antara dua matanya. Atas tiap-tiap bulu seumpama bulu dan bintang. Atas tiap-tiap bulu seumpama bulu dan bintang. Dan tiap-tiap hari masuknya dalam laut dengan nur 370 kali. Dan apabila keluarnya, maka gugurlah pada tiap-tiap sayapnya 1,000 titik. Dan Allah Ta'ala menjadikan daripada tiap-tiap titik itu satu malaikat daripada rupa Jibril alaihissalam, mengucap tasbih mereka akan Allah Ta'ala sehingga hari kiamat. Dan mereka itulah namanya malaikat ruhaniyun. Yang rupa dengan rupa Jibril. Dia rupa Jibril alaihissalam, hasil daripada titik-titik air tadi lah, yang gugur daripada malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Kalau malaikat Israfil, Israfil mempunyai meniup sangkakala. Berkata Sayyidina Abbas, Israfil alaihissalam meminta akan Allah Ta'ala bahawa memberi akan dia dengan kekuatan 7 langit. Maka Allah Ta'ala memberi akan dia akan kekuatan 7 bumi. Ini dalam muka surat 5 Al-Akhbar dia kata, Israfil minta akan Allah Ta'ala bahawa memberi akan dia dan kuatun 7 langit, kekuatan 7 langit. Maka memberi Allah Ta'ala akan dia dan kekuatan 7 bumi, dan memberi akan dia akan kekuatan angin, dan memberi akan dia dan kekuatan segala bukit, dan memberi akan dia kekuatan jin dan manusia. Maka memberi akan dia dan kekuatan binatang buas. Inilah antara kekuatan-kekuatan memang dia kuatlah malaikat Israfil ni. Dan di bawah tapak kakinya hingga kepalanya bulu, dan beberapa mulut dan beberapa lidah yang tertutup dan dengan hijab mengucap tasbih Allah Ta'ala. Tiap-tiap lidah dengan 1,000 logah, 1,000 bahasa, dan menjadi Allah Ta'ala daripada dunia 1,000 malaikat mengucap tasbih mereka akan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan mereka itulah namanya malaikat muqarrabun. Malaikat muqarrabun, kemudian hamlatul asi, malaikat kiram katibin,
dan sebagainya. Panjanglah cerita ni, malaikat ni. Baik, kemudian Mikail ditugas untuk memberikan rezeki kan, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk untuk menurunkan hujan. Ini wajib hafal ni 10 malaikat ni tuan. Budak kecil hafal ni. Surah Al-Trika apa hafal? Kalau rendah. Untuk tua tak hafal ni. Untuk tua tak hafal. Kena pergi masuk Trika dia dah. Dah tak hafal kan? Dulu hafal kan? Dulu kecil muda-muda hafal. Sekarang habis dah tak ingat dah. Kena ulang banyak kali pun hafal balik. Baik, kemudian Israel ataupun malaikat maut kan, macam tu. Dia tugas untuk mencabut roh dan nyawa semua makhluk, sama ada manusia, jin, syaitan, malaikat sendiri. Malaikat pun dia akan cabut nyawa dia. Nampak? Ini ganasnya Israel ni. Mana semua malaikat. Jadi ada dialog antara malaikat maut dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, Tuhanku, kan Engkau, aku perintahkan aku untuk mencabut nyawa ataupun ruh segala manusia. Jadi kalau macam tu ya Allah, sudah tentu mereka di kalangan manusia ni ataupun siapa-siapa lah, binatang sebagainya, semuanya akan mengutukku, dia. Semuanya akan benci padaku dan semua akan mengutuk aku. So macam mana ya Allah? Maka Allah Ta'ala kata, janganlah kau risau, aku akan jadikan sebab musabab kepada kematian, dan nanti orang tidak akan lagi mengutuk engkau. Walaupun asalnya yang buat kerja itu malaikat itu. Malaikat itu yang mencabut. Ada menyatakan bukan malaikat, Allah Ta'ala sendiri yang mencabut. Ada menyatakan dalam kitab At-Tazkirah fi awal mata umul akhirah, kan, malaikat sendiri yang mencabut nyawa ruh itu. Cuma malaikat macam pencabut nyawa, malaikat maut macam tak puas hati lah. Sebab nanti semua makhluk akan mengutuk dia. Mengutuk dia. Semua tak sukalah dengan dia, sebab dia yang mencabut nyawa. Maka Allah Ta'ala kata, janganlah kau risau, kerana aku akan jadikan sebab musabab kepada kematian. Dan orang akan menyalahkan sebab musabab itu, bukan engkau yang akan disalahkan. Sebabnya ada orang mati serangan jantung, mati aksiden, mati apa lagi? Pada harimau, mati terlanggar tunggu, kan, macam tu. Mati jatuh pada bangunan tinggi, kan, macam-macam lah. Mati macam-macam jenis kematian ni manusia ni. Jadi manusia tidak akan menyalahkan malaikat maut. Mereka akan menyalahkan sebab musabab kematian. Akan menyalahkan manusia itu sendiri. Itulah kau kan. Kalau dia tak pergi ke situ, tentu dia tak mati. Kan. Kalau dia tak pergi, dia tak berenang ke sungai itu, tentu dia tak mati. Kalau dia tak melintih, tentu tak mati. Tapi sebabkan dia melintih, dia mati. Jadi orang tak akan menyalahkan malaikat maut, tapi akan menyalahkan sebab musabab kepada kematian itu. Baik, kemudian Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala apabila tiba hari kiamat. Ada 2 kali tiupan. Kemudian Raqib ditugas untuk mencatat segala amal kebaikan lakukan manusia. Atid ditugaskan untuk mencatat segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Munkar tugaskan untuk memberi pertanyaan pada ahli kubur di mana saja seorang itu meninggal dunia. Nakir tugaskan sama dengan malaikat Munkar Nakir. Munkar, Ridwan penjaga syurga, dan Malik penjaga neraka. Dah azan tadi ya? Tak perasan tadi. Okey, itu sampai situlah pengajian kita malam ni, insya-Allah. Kalau datang kita sambung lagi hal ehwal malaikat diceritakan dalam Quran. Wallahu a'lam bishawab.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa ziyadatan ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftana ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jamal marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Alhamdulillah.